berapakah tempoh hari dia boleh qasar solat kalau dia singgah di satu tempat. Kalau dia masih dalam perjalanan, itu tak ada masalah. Kalau perjalanannya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu tak ada masalah. Tapi perbincangan di sini, kalau dia dah singgah di satu tempat, berapa lama dia boleh qasar salatnya. Di sini pun ada beberapa pendapat para ulama mazhab. Mazhab Hanafi mengatakan 15 hari. Kalau dia niat lebih daripada itu, dia kena sempurnakan salatnya. Mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan lebih daripada 4 hari tanpa mengira hari dia tiba dan hari dia berlepas. Kalau dia niat nak menetap di tempat itu lebih 4 hari, dia kena sempurna. Kalau kurang, dia boleh qasar. Hambali mengatakan 4 hari. Kalau kurang 4 hari, boleh. Ini antara pendapat-pendapat mazhab lah. Yang mana kalau kita lihat daripada pendapat-pendapat mazhab ini, yang mana yang kuat, yang mana yang rajih. Sekali lagi kita mengatakan bahawa syarak tidak menetapkan jumlah hari tertentu yang membolehkan seorang itu mengqasarkan salat kalau dia singgah di sesuatu tempat ketika dia bermusafir. Sebaliknya, selagi mana seorang yang bermusafir itu ketika dia singgah di suatu tempat atau ketika dia tiba di suatu tempat untuk suatu urusan yang tertentu, selagi mana dia tidak berhasrat untuk menetap di tempat itu, ini kembali kepada niat. Ini kita kata niat menjadi penentu. Selagi mana dia tidak berhasrat untuk menetap di situ, sebaliknya niatnya apa? Sekadar untuk satu urusan. Kalau selesai urusan tu dia akan pergi, maka dia masih lagi musafir dan dia boleh terus mengqasarkan salatnya. Ini yang menjadi petunjuk daripada hadis-hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW ketika pergi ke Tabuk, dalam perang Tabuk pada tahun 9 Hijrah, selama baginda di Tabuk di utara bandar Madinah, selama 20 hari itu Rasulullah terus qasar. Hadis ini sahih daripada riwayat Abu Daud. Begitu juga dalam pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, selama 19 hari tempoh masa yang Rasulullah ambil ketika membuka kota Mekah tu, 19 hari itu Rasulullah terus mengqasarkan salatnya. Begitu juga dalam peristiwa Hajjatul Wada, Rasulullah mengerjakan haji pada tahun 10 Hijrah, sepanjang tempoh 10 hari Rasulullah di Mekah, Rasulullah terus mengqasarkan salatnya. Itu daripada hadis Rasulullah SAW. Adapun athar sahabat telah sabit daripada riwayat yang sahih bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan berpegang teguhnya dia kepada sunnah Nabi. Ibnu Umar dalam proses peperangan membuka kota-kota Islam yang baru, ketika Ibnu Umar menyertai tentera Islam membuka kota Azerbaijan, terhalang daripada membuka kota Azerbaijan tu selama 6 bulan kerana salji yang lebat. Maka sepanjang tempoh 6 bulan itu Ibnu Umar mengqasarkan salatnya. 6 bulan. Maka itu yang kita kata, itu yang kita simpulkan bahawa seorang yang bermusafir itu hendaklah dia terus mengqasarkan salatnya selagi mana dia tidak berniat untuk menetap di tempat itu. Selagi mana dia terus menanti untuk nak menyelesaikan urusannya ataupun hajatnya, dengan erti kata di bila-bila masa, bila-bila hari dia akan bertolak. Kalau selesai je urusannya hari ni, dia akan tolak dah. Kalau hari ni tak selesai, dia tunggu besok pula. Kalau selesai besok, dia akan bertolak. Maka bila-bila masa dia boleh bertolak, maka selagi itu dia terus mengqasarkan salatnya. Syekh Al-Albani rahimahullah, dia melihat bahawa orang yang bermusafir ini, dia kembali kepada niat orang itu, sama ada untuk nak menetap di tempat itu ataupun tidak. Satu, kalau dia menetapkan tempoh yang tertentu untuk tinggal di tempat itu ataupun tidak. Kalau sekiranya dia tidak menetapkan tempoh tertentu ketika dia sampai ke satu tempat atau destinasi, kalau dia tidak menetapkan tempoh yang tertentu untuk tinggal di situ dan bila-bila masa dia boleh bertolak, maka dia dikira sebagai musafir. Sekiranya dia berniat untuk nak menetap di situ, maka pada hari pertama dia sampai di situ, di destinasi itu, dia sudah dikira sebagai orang yang bermukim. Dia tak boleh nak qasar. Kembali kepada niat. Kalau dia ada niat dah untuk nak menetap di tempat yang dituju tu, maka dia sampai sahaja di tempat itu, dia sudah dikira sebagai mukim dan dia tidak boleh lagi mengqasarkan salatnya. Maka itu yang kita kata tentang persoalan sama ada seorang itu musafir ataupun mukim, sama ada dia boleh qasarkan salatnya atau dia perlu sempurnakan, dia kembali kepada niat orang itu.